Terima kasih Ismail dan Kasapuri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lebih 20 buah kawasan di bahagian Midi masih terjejas akibat banjir di 3 daerah iaitu Subis, Beluru dan Marudi. Menurut Sekretariat Bilik Gerakan Bencana bahagian Midi, kawasan yang banyak terjejas ketika ini ialah di daerah Subis dengan ada kawasan yang dinaiki air hingga 1.5 meter. Setakat pukul 2.30 petang tadi, sebanyak 20 laporan banjir diterima di daerah Subis, manakala 3 lagi dalam pemantauan. Kawasan yang terlibat antaranya Rumah Jelani, Rumah Mentali, Rumah Dennis, Rumah Sumok, Rumah Linan, Rumah Ayai dan Rumah Nelson Ningkan di Sungai Saih Niah. Manakala 2 kawasan di daerah Marudi dilaporkan surut sepenuhnya hari ini, iaitu Sekolah Kebangsaan SK Benawa dan SK Penghulu Baya Malang. Sementara itu, agensi berkaitan telah digerakkan ke beberapa kawasan terjejas banjir hari ini bagi membuat pemantauan dan membantu penduduk terjejas. Agensi terlibat termasuk Angkatan Pertahanan Awam, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. 4 sekeluarga hilang tempat tinggal selepas kediaman mereka di Lorong Cempaka 3, Tudan Fasa 4 di Miri terbakar malam tadi. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Loh Poh Kiong berkata, kebakaran itu melibatkan 40% sebuah rumah setingkat jenis struktur kekal. Menurut Lau, dalam satu kenyataan di Miri, kejadian itu dipercayai berpunca daripada bahagian dapur. Jelasnya ketika kejadian, mangsa sekeluarga tidak berada di rumah dan insiden itu tidak melibatkan sebarang kecederaan. Sepasukan anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng dengan sebuah jentera bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.01 malam. Operasi pemadaman turut dibantu 3 anggota Angkatan Pertahanan Awam termasuk 5 anggota polis dan pihak Sarawak Energy Berhad. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 9.30 malam. Sikap toleransi yang tinggi dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak membolehkan rakyatnya terus mengecapi perpaduan yang utuh sehingga kini. Bekas Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Ki Jan Toin B berpendapat kepelbagaian budaya dan agama di negeri ini menjadi satu keunikan sekaligus mampu mempromosikan keharmonian kaum kepada pelancong luar. They said Miri, the Miri, we have so many phrases, we work together, in Miri, we have church and Muslim together. This is a beautiful culture, beautiful, we unite together. This is we have peace in Miri lah. Beliau ditemui pemberita RTM bersempena sambutan Hari Krismas di kediamannya di Miri. Katanya Hari Krismas bukan sahaja disambut oleh masyarakat beragama Kristian tetapi juga dimeriahkan dengan kehadiran masyarakat pelbagai kaum dan agama yang turut tidak ketinggalan untuk berkunjung ke rumah terbuka. Jelas beliau, rakyat di negeri ini amat bertuah kerana berpeluang menyaksikan pelbagai perayaan dalam setahun termasuk perayaan Hari Krismas. Yang penting juga kerana inilah kesempatan kami juga beramai-ramai bersama dengan kawan-kawan kami, keluarga kami yang bukan saja Kristian, keluarga kami yang dari agama-agama yang lain, serta-serta dengan rakan-rakan kami yang berada di sini. If they came over here, different people, that criticise different religions, they should come to Sarawak. Certainly a place where people get along. This is the only thing I can say. They get along. All religions, all political parties. Sambutan pelbagai perayaan di Sarawak bukan sahaja memberi peluang untuk bertemu ahli keluarga, malah ia juga mampu mengeratkan lagi silaturahim antara masyarakat yang berkunjung ke rumah. Kementerian Utiliti telah mengeluarkan beberapa kenyataan mengenai empangan bengoh yang akan terus mengemas kini dari semasa ke semasa kepada umum jika terdapat maklumat baru. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, berdasarkan laporan oleh pakar perunding reka bentuk, empangan dan kontraktor, kementerian ingin memastikan empangan bengoh secara teknikal, berstruktur dan stabil selain akan mendapatkan pandangan daripada rakan ketiga dalam projek berkenaan.
Beliau menjelaskan pelan tindak balas kecemasan ERP telah dibangunkan dan taklimat lanjut akan dibuat kepada penduduk di kawasan terlibat pada suku pertama tahun depan. Ujarnya, kerja-kerja infrastruktur kecemasan kini sedang dalam perancangan selain pengaktifan kumpulan WhatsApp oleh Kembaga Air Kuching untuk berkongsi maklumat dengan melibatkan semua pemegang taruh mengenai status pelepasan air empangan secara tetap pada Januari depan. Datuk Seri Stephen Rundi Utom berkata demikian dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini sebagai respon kepada artikel yang diterbitkan di dalam akhbar tempatan bertarikh 20 Disember 2017 yang mahu Kementerian Utiliti mendedahkan pelan tindak balas kecemasan untuk empangan Bengoh. Jelasnya latihan tindak balas kecemasan secara luaran akan dijalankan pada April tahun depan di 4 buah kampung yang paling dekat dengan empangan melalui koordinasi rapat dengan pejabat residen termasuk pejabat daerah Pedawan. Dalam pada itu jelasnya latihan tindak balas kecemasan untuk baki kampung dan sekolah lain akan dilaksanakan secara berperingkat pada tahun depan. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk 5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali bersama Ismail.